Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli muhabbatih wa aslih syu'una ummati wa farij anna humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan para habaib, para ahli bait, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita kembali untuk membaca kitab hikam dalam pengajian kitab hikam kita, dan kita mohon pada Allah agar perjalanan pengajian kita ini berjalan dengan baik, dan segala kelemahan dan apa-apa kekurangan bagi pihak Ustaz minta maaf. Sesuatu yang Ustaz pun tidak mampu, dan kita berserah kepada Allah Ta'ala. Pada malam ini kita dapat membaca kitab ini dengan secara baik, insya-Allah. Jadi dapat banyak orang mengatakan Ustaz, pengajian Ustaz lain tak berapa okey, kadang-kadang terputus-putus. Sebenarnya bukan masalah, mungkin masalah telefon Ustaz mungkin lah. Tapi apa pun kita sambung, dan Ustaz mengharapkan kepada jemaah agar terus bersama Ustaz sampai kepada habis pengajian. Maka pengajian kita pada malam membicarakan mengenai amal yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada amal kebaikan dan amal yang dinilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita maklum bahawa amal ibadat yang dipandang di sisi Allah Ta'ala ni, amal ibadat yang hebat di sisi Allah adalah amal ibadat yang seseorang itu berjaya mengeluarkan dalam hatinya kecintaan di dalam kecintaan kepada dunia ketika mana beribadat. Jadi sehingga ketika mana dia beribadah kepada Allah, umpama salat, hatinya tidak, dan mereka hanya mencari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mana kita melakukan amal ibadat kepada Allah Taala, pastikan amal ibadat yang kita lakukan itu dalam keadaan hati yang benar-benar maknanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa hati yang cinta kepada dunia ataupun masih lagi terpaut kepada makhluk selain pada Allah, walaupun ibadatnya dilihat zahirnya banyak, tetapi dikira di sisi Allah Ta'ala itu kurang kedudukannya, kurang nilainya. Maka dikatakan bahawa bagaimana kita nak supaya benar-benar dikira bernilai di sisi Allah Subhanahu. Kita telah sampai kepada muka surat yang ke-34. Jadi kita sambung balik pengajian kita sampai ke bawah sikit, 34 itu. Dua daripada bawah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Husnul ahwali wa husnul ahwali minat tahqiqi fi maqamatil inzali. Maka maksud dia, segala amal itu daripada kejadian baik, segala hal itu daripada bersungguh-sungguh dalam segala maqam yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dia? Maksudnya kebaikan segala amal perbuatan yang zahir itu hasil daripada hal
daripada af'al hati, daripada hasil daripada baik hatinya dengan Allah, daripada hati ataupun baik hati itu adalah hasil daripada kesungguhan. Hasil daripada kesungguhan di situ dalam menyucikan hati, kesungguhan tadi, dan daripada dan di dalam segala maqam yang turun daripada Allah, yakni maqam yang dianugerahkan. Untuk nak memberi faham lagi, kita ambil satu-satu. Segala amal itu daripada kejadian baik segala hal, yakni segala amal zahir. Kita rakaat, kita i'tidal, kita itu dalam bab solat. Ada pun dalam bab infak fisabilillah, kita ambil harta kita bagi kepada fakir miskin, kita infak kepada orang-orang yang memerlukan. Lain putus-putus, saya minta maaf banyak, tapi harap bersama dengan Ustaz. Kemudian amal infak, amal sembahyang, amal zahir tadi, maka dikira tadi baik segala hal, iaitu mengikut daripada hati. Kalaulah zahir dia tadi, dia sembahyang zahir, jaga rakaat, jaga i'tidal, sujud, dia jaga molek-molek, tetapi hatinya itu ada riak supaya orang puji dia, maka Allah memandang kepada hal hati dia tadi. Kalau hal hati dia tidak elok, maka ibadat zahir tidak elok. Tetapi kalau hal hatinya itu elok, seperti ikhlas ada dalam hatinya, mahabbah, ilmu, makrifat, maka amal zahirnya dipandang elok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka elok hal tadi adalah kesan daripada bersungguh-sungguh dia menjaga hati, bersungguh-sungguh dia istiqamah di dalam amalnya. Maka bila dia bersungguh-sungguh menjaga ibadat zahir, menyucikan hati dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan inzalkan, Allah Taala turunkan di dalam hatinya beberapa anugerah dalam hatinya. Apa dia? Di antaranya Allah memberi khusyuk di dalam hatinya. Selepas dia berjaya membersihkan hatinya, dia mengelokkan amal hati. Maka para jamaah, amal hati afdal daripada amal zahir. Amal hati itu lebih afdal pada amal zahir. Lalu ditanya, bagaimana ingin mendapat amal hati? Maka yakni bertafakur kepada Allah. Yang pertama, bertafakur memikirkan tentang ciptaan Allah sehingga mendatangkan rasa gerun kepada Allah. Yang kedua, bertafakur memikirkan tentang hak-hak kita kepada Allah Ta'ala, yakni memikirkan tentang ubudiyah, amal ibadat kita yang wajib, adakah kita buat, yang haram adakah kita tinggal. Yang ketiga, kita kena memikirkan tentang keadaan kita selepas daripada kita mati. Maka ini antara jalan bertafakur untuk mengelokkan hati. Jalan yang kedua adalah berzikir kepada Allah dengan memperbanyak wasabbihuhu bukratan wa asila. Maka bertasbihlah kamu kepada Allah pagi dan petang. Jalan yang kedua adalah dengan jalan memperbanyakkan zikir kepada Allah. Jalan yang ketiga adalah dengan berdiri mujalasatul salihin atau mujalasatul ulama, yakni berdampingan dengan ulama-ulama ataupun orang-orang yang saleh. Yang dimaksudkan ulama adalah ulama yang dapat menghidupkan hati kita untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa
Untuk mencapai ini, hal kita elok ini, ia datang daripada kesungguhan. Kesungguhan kita tadi dalam kita ini berjalan kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh berjalan kepada Allah, nescaya Allah akan tunjuk jalannya. Yakni dia kata, kerana bahawasanya baik segala amal itu iaitu zuhud. Ini ada kaitan dengan kemarin. Amal yang menyebabkan amal itu orang itu baik ialah zuhud. Apa makna zuhud? Zuhud secara mudah tidak tertarik dengan makhluk ataupun dunia. Maka ini dipanggil zuhud. Maka ketika mana dia beribadat kepada Allah, hatinya itu sudah tidak ada lagi tarikan kepada dunia ataupun tarikan kepada makhluk. Maka dikatakan bahawa kerana bahawasanya baik segala amal itu zuhud, yakni hatinya yang bergantung kepada Allah, dan barang yang jadi Allah minta maaf terputus, ataupun dikatakan bahawa seorang yang beramal tadi dengan amalan dia tadi, setelah hatinya zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dalam waktu yang sama selesai hati yang mewajibkan bagi tiap-tiap amal yang soleh daripada kejadian. Jadi hati dia ni selesai, hatinya kosong daripada sesuatu. Baik daripada kejadian baik segala hal, iaitu segala amal yang batin. Dia mewajibkan bagi zuhud, makrifat dan juga mahabbah. Setelah hatinya selesai cintakan dunia, kosong daripada cintakan makhluk ataupun kosong daripada gangguan, Allah akan penuhkan hatinya, batinnya itu dengan makrifat kepada Allah, dengan mahabbah, kasih kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan itu Allah sudah amalan yang hatinya suci, bersih daripada gangguan-gangguan makhluk ataupun dunia. Sebab itu Nabi SAW kadang-kadang Nabi itu sepagi hanya 2 rakaat saja. 2 rakaat saja pagi. Kadang-kadang Nabi membaca ayat yang sama saja. Maknanya kenapa? Kerana mengajar kepada kita bukan pada bilangan banyak, tetapi kepada hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu, untuk menjadi satu orang yang amalnya dinilai oleh Allah, nilai oleh Allah Ta'ala, maka pandangan dia ketika mandui sentiasa, maknanya jadi dalam melakukan amal ibadat tadi, maka hanya seorang hamba ketika mana menekankan kepada hati ketika mana melakukan amal ibadat kepada Allah, maka amalan-amalan zahir jasmani tadi, maka amalan-amalan zahir yakni hati dia, maka hati dia itu, sebab itu dikatakan bahawa ada orang yang beramal 2 ibadat itu, dia buat 2 ibadat lebih baik daripada kita yang 2 rakaat, lebih baik daripada kita banyak rakaat. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala, Syekh Zarruq ada mengatakan bahawa laisa yadullu ala fahmi abdi kasratul amali wala mudawamatihi ala wirdihi wa in ala fahmihi wa nurihi rinahu bi rabbihi ruju'ihi ilaihi biqalbi. Dikatakan bahawa tidaklah menunjuk kepahaman seorang hamba tadi dengan banyak amalan. Kalau dia faham, bukan dia tuju kepada amalan banyak, hatta kepada berterusan wirid dia itu. Tetapi sesungguhnya yang ditunjukkan kepahaman adalah cahayanya itu
membawa kepada ingat dia kepada Allah, kembali dia kepada Allah dengan hati. Baik Ustaz contohkan, kalau satu orang itu membaca Al-Quran, maknanya kalau satu orang itu membaca Al-Quran di bulan Ramadan, 3 kali khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Tetapi ada satu orang itu hanya sekali saja dia khatam Al-Quran, maknanya dalam bulan Ramadan itu, maka kita akan mengatakan bahawa dia ini banyak pahala. Sebab apa? Sudah 3 kali dia khatam Al-Quran. Adapun orang ini 1 kali saja khatam Al-Quran. Tetapi seandainya orang yang khatam Quran tadi 1 kali saja dia khatam Quran, tetapi dia lebih memahami apa yang dia baca, dia lebih menghayati apa yang dia baca, dia lebih mengingati kepada Allah ketika dia membaca, itu lebih baik. Tetapi di dalam hatinya itu kurang ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang tadi hendaklah tahawurihi min rikit tam'i, hendaklah dia ini membebaskan, memerdekakan dirinya ketamakan daripada maknanya perasaan tamak, dan juga tahalliyati, dan juga dihiaskan. Hendaklah dia menghiaskan hatinya dengan perhiasan warak, sifat warak. Fabidzalika tuhsinul a'mali, dan demikianlah itu yang dikatakan amalan yang baik, amalan yang maka dikatakan bahawa amalan-amalan kita ini, kalau kita buat, keutamaan dia bukan pada zahirnya, tetapi keutamaan kepada hati seseorang tadi. Maka dalam proses itu, nak jadi hati kita molek, maka dia kena lalu dalam perjalanan mujahadah, pembersihan hawa nafsu tadi, supaya dia dapat mengelokkan amal ibadat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengelokkan amal ibadat dengan penyucian hati, bukan dengan zahirnya tu. Jadi untuk itu, bila sudah hati itu bersih, baru Allah Taala turunkan hati kita ini rasa cenderung. Sebab itu setengah, kalau kita melihat di dalam kitab Imam Al-Ghazali, setengah daripadanya dia menunjukkan jalan untuk sampai kepada Allah, dia melalui jalan, antaranya jalan taubat. Lepas jalan ilmu sampai yakin kepada Allah Ta'ala, lalulah beramal dengan ilmu. Lepas beramal dengan ilmu, lalu terus kepada taubat kepada Allah. Maka Imam Al-Ghazali menyusun ilmu. Yang pertama jalan ilmu, ilmu sehingga mencapai yakin kepada Allah. Kemudian jalan amal, iaitu jalan zikrullah. Ketiga, jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan kepada ilmu, kesungguhan kepada zikir, kesungguhan kepada taubat mendatangkan hati suci, hati bersih. Bila hati sudah bersih, lalulah amal tadi ada misi Allah. Eloknya amal dan hati. Hanya malam ini memberitahu amalan hati tadi akan menjadi elok dengan ada kesungguhan. Dengan ada kesungguhan dalam penyucian hati tadi. Tidak ada kesungguhan, payah kita nak mendapat kesucian. Perlunya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ini bersih untuk kita mudah nak melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan lagi bahawa bahawasanya segala amal tadi bila sudah selesai, selesai daripada amal-amal yang yang mengganggu kita bagi zuhud, akan datang Allah Ta'ala campak sifat zuhud kita kepada Allah. Kemudian mencampakkan Allah Ta'ala campakkan makrifat kepada hati, cinta kepada Allah, dan baik segala hal itu, iaitu makrifat. Hal ini amalan hati tadi menjadi elok dengan makrifat, dengan mengenal, dengan ilmu, mahabbah, dan dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan yakin, dan dengan rasa yakin kepada Allah.
Maknanya seorang itu bila dia nak berjalan kepada Allah mesti melalui jalan ilmu. Itu yang pertama. Lepas daripada jalan ilmu tadi, kemudian mesti sampai kepada dia ini hingga datang kepada dia ini mahabbah, rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi seseorang tadi bila beribadat hatinya rasa suka, tenang. Maknanya ini tanda-tanda. Tanda-tanda satu orang itu sudah diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala ataupun tanda hatinya sudah elok. Yang pertama, dia suka, rasa seronok, rasa suka dengan ibadat. Dia rasa suka dengan ibadat. Jadi bila dia rasa suka dengan beribadat kepada Allah Ta'ala, itu tanda hatinya sudah ada kebaikan, sudah elok. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala jadi mudah. Jadi dia jadi mudah nak buat amal. Kadang-kadang tak terfikir pun, tiba-tiba ambil Quran baca. Ramai mana orang yang berangan-berangan nak baca, sampai masa tak baca. Yang Allah Ta'ala pilih dia jadi mudah. Jadi yang kedua, mudah dia untuk nak melakukan amal. Yang ketiga, Allah campakkan dalam hatinya rasa tidak suka kepada maksiat. Bila buat maksiat, hati rasa tidak suka, rasa bersalah. Tanda hatinya itu ada kebaikan. Maknanya tanda-tanda. Maka dikatakan bahawa dan barang yang jadi daripadanya itu daripada i'tiqad yang benar. Maknanya i'tiqad itu i'tiqad yang benar apabila sahaja kita dalam kita nak melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, mesti ada kesungguhan. Kalau kita bersungguh-sungguh tetapi bersungguh dalam belajar ilmu tetapi tidak benar, tidak menyampaikan kita kepada Allah, maka dia bukan semakin dekat, dia semakin jauh dengan Allah. Mesti benar. Maka benar ini ilmu tadi, pastikan ilmu yang kita belajar, ilmu itu membawa kepada kita ini membangkit. Kita belajar ilmu, bila kita belajar rasa nak beramal, membangkitkan amal, itu bagus. Yang kedua, ilmu yang kita belajar adalah ilmu itu dapat mengubah akhlak kita. Kita belajar ilmu, kita jadi dapat ubah akhlak kita. Jadi dapat jaga hati kita. Ilmu yang kita belajar yang ketiga, mendatangkan gemar kita kepada akhirat. Gemar kepada akhirat, maknanya, dan tidak mengurangkan gemar kepada dunia. Kan yang ketiga. Jadi ilmu kita belajar pastikan sehingga membawa kepada kita gemar kepada akhirat, mengurangkan kepada dunia. Ilmu yang kita belajar itu adalah ilmu yang membawa kita takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah sehingga mendatangkan rasa kita ini meninggalkan maksiat. Cukup 4 syarat ini tanda pegangan ilmu kamu benar. Maknanya. Dan ilmu ini kita kena ambil daripada orang yang ahlinya, yang ilmunya itu sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan lagi dengan sebab i'tiqad tadi yang benar, dan juga perangai daripada tahqiq, dan juga perangai iaitu akhlak daripada keyakinan. Maksudnya tahqiq benar-benar yakin di dalam maqam dia ini, dalam maqam yakni keadaan hati, hal hati dia tadi, inzal yang Allah anugerahkan tadi, iaitu yang terlebih faedah daripada yang turun, yang datang atas hati daripada segala makna asma' dan sifat. Asma' dan sifat, maka dengan Tuhan adalah maknanya tawajuh daripada hamba. Bukan tujuh tu, tawajuh maknanya. Maka
Minta maaf lain putus-putus lagi ya. Tapi tak apalah, Ustaz teruskan perjalanan maknanya ujian dalam belajar ilmu. Maka dikatakan bahawa apabila sahaja seorang tadi ini, mereka ini sehingga Allah Ta'ala memberi kepada dia tadi makrifat, keyakinan yang kuat dengan Allah. Jadi bila datang keyakinan, dia kata dengan Allah Ta'ala, keyakinan dan sehingga hasil akhlak yang mahmudah, yang baik. Dan perangai yang baik ini adalah kesan daripada tahqiq, kesan daripada yakin dia dengan Allah, yakin dengan janji-janji Allah, yakin dengan Allah, sehingga Allah Ta'ala turunkan anugerah yang Allah Ta'ala campak di dalam hati. Sebab itu orang yang tawakal ini, dia tak boleh buat tawakal. Orang yang itu semua pemberian Allah Ta'ala. Tapi pemberian yang Allah beri itu, kita tengok apa bagusnya orang ini. Orang ini bagus, dia kata dia punya perjalanan hidup dia bagus. Kenapa kita tengok perjalanan hidup dia bagus? Dia tidak cepat marah contohnya. Hidup dia tenang, sabar saja, maknanya redha dengan Allah. Sebab apa? Itu adalah kesan daripada yakin dia kepada Allah, dan itu Allah turunkan dalam hati seseorang tadi. Rasa yakin dengan Allah itu, rasa dekat dengan Allah, semuanya itu kesan daripada amal-amal, dengan kesan daripada amal yang benar, kesan dengan ilmu pegangan yang benar, dan membawa kepada turun anugerah. Kemudian dikatakan bahawa bila sampai dia yakin ke dalam hati dia ni, sampailah dia ini, maknanya beroleh faedah daripada segala nama-nama Allah dan segala sifat. Bila kata Allah Ta'ala itu Razak, yang memberi rezeki, maka yakin dia bahawa Allah tu memang benar-benar memberi rezeki. Bila saja kita dikatakan bahawa Allah Ta'ala itu Ghafur, Maha Pengampun, maka yakin dia kepada Allah Subhanahu ampuni akan dosa-dosa dia. Maka begitulah dengan sifat Allah, begitulah dengan asma Allah, itu kesan daripada hati. Sebab apa hati seorang tadi boleh mendapat anugerah-anugerah itu adalah kesan daripada dia tawajuh. Tawajuh ialah menurut Allah. Satu pengalaman, satu hari Ustaz berjumpa dengan salah seorang guru kita, Ustaz. Jadi Ustaz pun mengadu kepadanya, saya selalu membaca Al-Quran, sudah membaca Al-Quran, tapi rasa hati masih lalai. Quran dibaca, tapi hati lalai. Kadang-kadang 2 bulan khatam, 3 bulan khatam, kadang-kadang sebulan khatam, tapi rasa hati kosong lagi, hati lalai pada Allah. Maka dia memberitahu bahawa kalau kamu membaca Quran banyak, hatta seminggu sekali, khatam sekali, bila kamu membaca tadi, lalulah tidak lagi khusyuk ataupun tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tiba masanya kamu menumpukan kepada sudah tiba tumpu pada amal hati. Maka dia berkata kepada Ustaz, dia kata, Ustaz, masa tu kita sudah dipanggil Ustaz dah lah. Dia kata, Ustaz, perlu ada satu masa, terutama di waktu malam, di waktu malam untuk Ustaz berzikir, ataupun untuk Ustaz bertafakur. Bertafakur itu tujuan dia apa? Supaya hati kita hidup. Bila hati kita hidup, maka akan memberi kesulah ibadat kita benar-benar bernilai. Suara tu sekat-sekat Allah minta maaf banyak. Maknanya. Tapi kita teruskan lagi. Teruskan lagi. Kalaulah tidak dapat jalan dengan baik pun, mungkin kita akan berhenti. Baik. Lalu dikatakan lagi, dikehendaki pada hamba itu akan kebajikan. Kalau lelaki itu ingin kebajikan, maka dilimpahkan atasnya daripada segala ulum, segala ilmu. Bila Allah Ta'ala nak beri kebaikan, Allah beri dia ilmu.
segala ilmu dan ma'arif dan juga pengetahuan, maka jadilah baginya baik segala halnya. Bila Allah nak beri kebaikan kepada seseorang, Allah beri dia ilmu. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Sesiapa yang Allah nak beri kebaikan, Allah bagikan dia faham ilmu agama. Allah Ta'ala beri dia faham ilmu agama. Bila Allah nak beri dia kebaikan, Allah jadikan dia itu suka kepada belajar agama. Ini bermakna di sini kita nak bagi tahu bahawa orang yang Allah nak beri kebaikan kepada dia, yang pertama Allah beri dia faham ilmu agama. Yang kedua, Allah berahi dia ini, bila Allah bagi dia suka belajar ilmu agama, dia faham agama, itu bermakna Allah nak beri kebaikan kepada dia. Maka bila dia memahami ilmu agama tadi, belajar agama, nanti Allah akan campakkan di dalam hatinya rasa, jadilah baginya baik segala hal. Setelah dia ada ilmu, maka hal hatinya semakin baik. Semakin baik, dia menjadi wasilah jalan bagi segala amal. Maka amal dia menjadi semakin baik dengan berdasarkan kepada kefahaman ilmu. Okey, baik, contohnya ni contoh saja. Selama ini kita ibadat sembahyang. Contoh kita ibadat solat. Bila kita solat, hati kita lalai kepada Allah. Lalu kita berfikir, apakah yang menyebab hati kita lalai kepada Allah ketika mana kita solat? Akhirnya diberi ilmu oleh Allah Ta'ala. Antara yang menyebabkan hati kita lalai ini adalah, pertamanya kita mungkin buat maksiat kepada Allah. Yang keduanya, kita malas pula buat ibadat. Dan yang ketiga pula, bila dah kita tidak mau belajar pula, lalulah kita pun dapat faham, oh begitulah patut pun kata kita itu. Lalu kita pun mula belajar. Bila kita mula belajar, kemudian kita pun cuba beramal, dan kita selalu kepada istiqamah pada amal. Maka bila kita sudah memahami akan ilmu tadi, kita beramal berdasarkan ilmu, maka ketika itu nilaian ibadat kamu 2 rakaat lebih baik pada kemarin 2 rakaat. Kerana apa? Kerana amalan hari ini mengingatkan kepada hati kita kepada Allah Ta'ala. Nyaka hidupkan hati terlebih dahulu. Jangan dikatakan bahawa nak menyibukkan kepada amal itu tidak salah. Tetapi pastikan bahawa amal yang kita lakukan itu maknanya memberi kesan yang baik dengan pada hati kita. Fahami Imam Ghazali radhiyallahu anhu dengan katanya, tak dapat tiada bagi tiap-tiap maqam itu daripada ilmu. Tak dapat tiada mesti ini kamu nak dapat hati kamu elok mesti dengan ilmu. Dengan ilmu. Baik, ilmu ini, maksud ilmu ialah ilmu agama. Jadi nak beribadat tadi, kita belajar ilmu tauhid supaya tidak ada syirik dalam hati kita. Kita belajar ilmu fiqh supaya ikhlas hati kita ketika mana beribadat. Kita belajar ilmu supaya hati kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya itu nak supaya ilmu kita ini mudah faham dari segi tauhid, nak dapat ikhlas ibadah, dan juga nak mencapai takwa itu. Antara jalannya itu ialah di antaranya yang diajar oleh Imam Ghazali, belajar ilmu, amal. Lepas belajar amal, lepas belajar taubat, zikir. Lepas berzikir, kemudian duduk bersama dengan guru yang saleh. Itu antara jalan dia supaya hati kita tadi. Dan dikatakan lagi bahawa kata Imam Ghazali, tak dapat tiada bagi tiap makam itu ilmu. Belajar, lepas tu sampai mendatangkan hal, iaitu yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah Ta'ala setelah belajar ilmu tadi.
bila kita belajar, kita yakin kepada Allah, sehingga mencapai kita kepada mahabbah ibadat. Dan yang ketiga, amal. Ilmu, yakin, amal. Barulah kita buat amal dalam keadaan ada ilmu. Kata Imam Ghazali juga, ilmu itu imam, amal itu makmum. Jadi kita ambil ilmu, biar faham, barulah kita beramal dengan baik berdasarkan kepada ilmu. Maka ilmu itu, sabit ilmu lah jadi kamu yakin kepada Allah. Sabit ilmu lah jadi kamu kenal Allah. Jadi sabit ilmu lah hati kamu ni ingat kepada akhirat. Maka hati yang ingat kepada akhirat, hati yang ingat kepada Allah, yakin kepada Allah itu kesan daripada ilmu. Selepas daripada itu melahirkan amal. Maka hal itulah jadi amal, barulah melahirkan amal. Sekalipun mungkin kita mampu buat 2 rakaat, orang lain buat banyak, tetapi kita yang buat rakaat itu dalam keadaan hati kita hidup pada Allah, berdasarkan kepada ilmu, ingat kepada Allah Ta'ala, itu lebih baik. Tetapi hati yang lalai kepada Allah Ta'ala. Dan kata setengah mereka itu, maka barang siapa baik hatinya, hatinya baik apanya, hatinya zuhud kepada Allah, hatinya ingat kepada Allah dengan segala norm. Ini nak dapat cahaya dengan amal. Semakin banyak kita beribadat, bertambah cahaya dalam hati kita. Kita buat ibadat, bertambah cahaya dalam hati, mengikut banyaknya ibadat yang kita lakukan. Tiba-tiba kalau kita cahaya ilmu, cahaya amal tadi, maka daripada segala nur yang turun daripada apa? Daripada turun tadi daripada ulum, daripada ilmu yang kamu pelajari, dan juga ma'arif, dan juga pengenalan, pengetahuan yang kamu dapat. Maka bila kamu belajar tadi, mesti berdasarkan kepada kamu belajar, pastikan sampai mendatangkan cahaya. Sebab itu kata ulama, al-ilmu laisa bikasratil qiraah. Ini kena faham. Ilmu ini bukan kerana banyak membaca. Al-ilmu laisa bikasratid dirayah. Ilmu ni bukan kerana banyak pengkajian. Al-ilmu laisa bikasrati riwayah. Ilmu ni bukan kerana banyak penceritaan. Bukan sabit banyak cerita, banyak kajian, kata gini, ataupun banyak banyak membaca, sehingga ada satu orang pesarah, dia datang, dia bagi tahu, dia kata, "Ustaz, saya tengok kalau ceramah Ustaz, saya nak begini Ustaz. Bila Ustaz baca ayat Quran, Ustaz kena khabar surah yang keberapa, ayat yang keberapa. Kalau boleh Ustaz khabar kitab. Muka surat berapa, pengarang dia. Dia kata kami ni, dia kata orang-orang akademik ni, kata kami tambah ceramah gitu saja. Kami nak semua fakta-fakta lengkap." Dia kata pada Ustaz begitu. Kita pun tersenyum, tak kata ke. Tetapi kata ulama kata, ilmu bukan kerana banyak membaca, ilmu bukan banyak kajian, ilmu bukan banyak penceritaan, walakinna alma nurun yakzifuhu Allah fi qulubihim. Akan ilmu adalah cahaya yang dicampakkan di dalam hati. Jadi bila seorang itu hatinya tadi maknanya dilimpahi cahaya ataupun diberi cahaya oleh Allah, itu bermula daripada kesan dengan ilmu. Mendatang ilmu itu menyuluh hati, sehingga hati itu dapat melihat, oh ini benda tak molek, ini benda molek, ini benda yang membawa kepada redha Allah, ini membawa kepada kemurkaan Allah. Macam mana dapat tahu tu? Dengan ilmu. Dan ilmu datangkan tahqiq, yakin, sabit, tahu, itulah tinggal. Oh ni tak boleh tinggal. Ni nanya, dia pun buat. Itu kesan daripada ilmu. Maka turun tadi sehingga jadi sucilah ibadatnya daripada segala illah, segala kecacatan. Maknanya, dan barang siapa yang telah suci taatnya dari kecacatan ataupun segala sebab-sebab yang tertentu, maknanya beribadat kerana nak sebab ni, nak zikir kerana nak karamah, nak ni, ataupun dapat dibersihkan dengan ilmu. Dengan ilmu tadi, maka baiklah segala
amal dia menjadi baik setelah hatinya tadi dibersihkan dengan jalan tadi zikir, ilmu tu zikir dan seumpamanya. Hanya Imam Ghazali tunjuk jalan belajar ilmu, lepas belajar ilmu amal ilmu, lepas tu lepas beramal dengan ilmu kemudian taubat kepada Allah supaya amal tadi baik. Kenapa perlu bertaubat? Kerana amal kita yang kita tidak sucikan, nanti amal kita jadi tidak sempurna, maka dibersihkan tadi. Maka segala amal itu hanya senya yang menetapkan akan dia di dalam hati. Amal tadi jadi molek tak molek, nilai tadi tak ada, mengikut apa yang ada dalam hati. Apa yang ada dalam hati. Ramai-ramai semayang, 100 orang semayang, maka 100 orang semayang, hebat nilai ibadat tadi orang itu dikira oleh Allah mengikut apa yang ada dalam hati mereka. Jadi hati, di dalam hatinya wujud zikir pada lisan, pada lidah. Jadi ingat lidahnya menyebut Allah, hatinya juga ingat Allah. Dan kesempurnaannya itu dan kesempurnaan amal itu dengan hadirnya. Jadi bila hati tadi sudah hadir mengingati Allah Ta'ala, maknanya dengan lisan, dengan hati, maka amalnya itu dikira baik. Maka teruskan berzikir kepada Allah. Orang bertanya kepada kita, Ustaz, bagaimana khusyuk ibadah, khusyuk contohnya, bagaimana jalan khusyuk kepada Allah Ta'ala? Jadi jalan khusyuk, okey, baik. Kalau kita sembahyang, ulama' fiqh dia kata kalau kamu ini kena ulama' fiqh kata kalau nak khusyuk kamu kena tetap tubuh badan kamu, kemudian kamu kena faham apa yang kamu baca. Itu benar, itu ulama' fiqh benar di dalam jalan khusyuk pada Allah. Kata ulama' tasawuf, untuk kamu nak khusyuk, kamu kena menyucikan hati kamu, kerana khusyuk itu amalan hati, bukan amalan zahir. Amalan hati. Maka dikatakan bahawa hal ini, adapun amalan hati ini, dia ini dapat Allah Ta'ala beri, datang melalui jalan antaranya berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi bila jalan berzikir kepada Allah Ta'ala, zikir pada Allah Ta'ala, maka hati kita ini bermakna tawajuh kepada Allah. Apa makna tawajuh? Menghadap kepada Allah. Kata ulama, elok dia panggil husnul a'mal tadi, elok amal tadi. Ingat, amal kamu jadi elok min nataiji husnil ahwal, daripada kesan daripada hati kamu. Hati kamu tidak elok, maka tak eloklah amal kamu. Maka bagaimana nak elok? Elok katanya dalam matan ini memberitahu, kalau kamu nak elok, mesti jalannya ilmu. Jalan ilmu. Dengan jalan ilmu tadi, pastikan ilmu tadi mendatangkan yakin kamu kepada Allah. Bila ilmu kita belajar, datang yakin kepada Allah, datang ilmu yakin kepada Allah, barulah amal kamu molek sempurna. Maka Allah melihat amal kamu tadi molek. Mengikut apa? Mengikut daripada amalan hati ni. Nak dapat macam mana, Ustaz? Amalan hati dia tak terus dapat gitu. Dia amalan hati ini dengan jalan kamu telah bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina. Selepas kamu bersungguh-sungguh, maka inzal ni Allah yang anugerahkan. Allah yang anugerahkan selepas kita melihat kita ini bersungguh-sungguh. Sebab itu dikatakan itu dalam dia melakukan amal kepada Allah, dia faham amal tadi, maka dikata apa? Dia orang yang melakukan amal ibadah, maknanya meletakkan pandangan dia pada pandangan hatinya kepada Allah.
Jadi dia menjaga pandangan hati dia, menjaga hatinya ketika menjaga amalan zahir. Sebab tu hari ini kita kalau orang semayang siapa baloh orang kata dalam bahasa semayang, oh semayang duduk atas kursi tak boleh. Sebab bila sujud tak kena atas latar. Lepas baru ni kata tak apa sebab uzur. Siapa baloh orang kadang-kadang susu hati. Tak imam itu terlebih rakaat. Oh, gaduh kita dalam masjid, surah marah kita. Maknanya kerana apa? Kerana kita telah tahu benda ini boleh rosak ibadat kita. Tetapi yang hati kita ni ibadat tidak jaga. Maka ada satu kisah. Satu hari Imam Ahmad Ibnu Hanbal melihat Imam Syafi'i bersama dengan satu orang yang bernama Syaiban. Syaiban Ar-Ra'i ini dia seorang penggembala. Dia seorang penggembala kambing sahaja. Dan Syaiban Ar-Ra'i ini dia adalah guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil Syaiban di antara guru dia. Dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal merasa hairan. Bagaimana Imam Syafi'i mengambil seorang penggembala kambing menjadi guru dia? Hairan Imam Ahmad, hairan. Macam mana boleh ambil penggembala kambing jadi guru dia? Lalu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala memberitahu kepada Imam Ahmad, kalau kamu ini bertemu, kalau kamu berjumpa dengan Syaiban, Syaiban, kamu akan dengar daripada dia kalam-kalam hikmah, kata-kata yang hebat, ilmu yang datang daripada Allah Ta'ala, daripada hati. Maknanya kamu akan dapati kalam perkataan yang keluarnya daripada dia kalam-kalam yang hebat berdasar pada ilmu yang mantap. Begitu. Maka satu hari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membawa gurunya Syaiban bertemu dengan Imam Ahmad. Imam Syafi'i berjumpa dengan gurunya Syaiban. Syaiban Ra'i, Syaiban penggembala kambing. Maka Imam Ahmad pun bertemulah dengan Syaiban tadi. Kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, bertanyalah kamu kepada Syaiban ini. Silalah tanya kepada Syaiban. Maka Imam Ahmad tengok Syaiban ni penggembala kambing. Takkan nak tanya soalan-soalan yang tinggi-tinggi, dia gembala kambing saja. Maka Imam Ahmad tak tahu kedudukan Syaiban. Nak rendahkan tidak, Imam Ahmad orang nak memberitahu bahawa Imam Ahmad tak tahu kedudukan Syaiban ni macam mana. Maka dia pun berkata, wahai Syaiban, aku ingin bertanya kepada kamu, bagaimana solat seseorang yang dia sembahyang, ketika mana dia sembahyang dia ragu-ragu rakaat 3 ke 4, rakaat ketiga ke rakaat keempat ni. Maka bagaimana pandangan kamu sembahyang orang ini, dan bagaimana nak buat? Lalu kata Syaiban, soalan ini ada dua mazhab, ada dua pandangan, ataupun dua mazhab. Terkejut Imam Ahmad, dua mazhab, mazhab aku dan mazhab kamu. Dah, kalau begitu jawab kedua-dua mazhab. Dan bagaimana sembahyangnya? Lalu katanya Syaiban, baik, ada pun mazhab kamu, orang yang sembahyang dia ragu-ragu 3 rakaat ke 4 rakaat, 3 rakaat ke 4 rakaat, maka hendaklah dia mengira rakaat itu rakaat yang ketiga. Kerana yang ketiga dia yakin, yang keempat dia ragu-ragu lagi, 3 pasti 3, tak pasti lagi. Maka kaedahnya al-yakinu la yuzalu bisyak. Yakin tidak dapat. Jadi pegang hak yakin dulu, 3. 4 tak pasti, maka dia kena pegang sembahyang itu rakaat yang ketiga, dia kena tambah 1 rakaat, kemudian dia sujud sahwi, maka solat dia sah.
Katanya Syaiban memberi jawapan berdasarkan mazhab. Katanya solat dia sah dan dia hanya kena tambah 1 rakaat, dia pegang rakaat tu rakaat ketiga dan dia kena sujud sahwi. Maka solat dia sah. Sah solat dia. Itu mazhab kamu. Dan mazhab kamu pula macam mana? Mazhab Syaiban. Kata Syaiban, ada pun mazhab aku, iaitu mazhab ahli sufi. Orang yang sembahyang 3 rakaat, 4 rakaat, 3 ke 4, 3 ke 4, dia ini orang yang akan dapat azab. Dia lalai di hadapan Allah, ibadatnya tidak ada nilai sebab hatinya lalai. Maka kalau dia tidak bertaubat, nanti dia akan kena azab. Maka sembahyang orang yang macam ini mengikut pandangan aku tidak sah di sisi Allah. Maka Imam Ahmad Ibn Hanbal terkejut dia. Ada mengatakan Imam Ahmad Ibn Hanbal jatuh pensan. Maknanya kerana apa? Kerana dikatakan bahawa maknanya satu jawapan perkiraan amal itu duduk pada bukan zahir, duduk pada amalan hati. Ini amalan ahlilah, pandangan ahlilah. Ahlilah. Maka begitulah dikatakan bahawa guru Imam Syafi'i ini memberi jawapan. Ada nilai ke tidak ada nilai? Oh, dari segi fiqh ada nilai. Sah. Nilainya yang sah. Tapi dari segi tasawuf, pandangan orang itu dia kira tidak sah. Kerana apa? Kerana dia masih lagi lalai duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka amal kiranya, ahwal hatinya tidak elok. Tidak elok. Maka elokkan amal hati tadi. Jangan sampai semayang jadi lalai. Begitu. Elokkan amal hati tadi sehingga yakin nak dapat elok amal tadi, amal hati tadi dengan bersungguh antaranya amal zikir, sehingga zikir kamu sampai yakin kepada Allah. Bila yakin kepada Allah, nanti akan turun anugerah daripada Allah. Apa dia anugerah daripada Allah? Banyak, antaranya makrifat, antaranya mahabbah, antaranya yakin. Maknanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan antaranya taubat, antaranya bersyukur, antaranya tawakal, dan macam-macam lagi. Itu makam-makam yang Allah beri kepada seseorang. Jadi jangan kita selesai semayang, aku sudah semayang sudah, aku sudah zikir sudah, beribu-ribu aku zikir. Belum tentu beribu-ribu zikir itu bernilai di sisi Allah, dan ada orang berzikir sekali saja. Sebab tu dikatakan bahawa ada orang zikir la ilaha illallah, dia zikir la dia buat panjang. Tapi bila dia sebut la tu, dia masukkan dalam hati, menafikan segala-galanya. Maka dia telah maknanya setelah dia berzikir kepada Allah Ta'ala sehingga hatinya hidup, maka ketika mana elok amal hatinya, maka eloklah amal zahirnya. Jadi para jamaah, di sini kita boleh buat kesimpulan. Apa kesimpulan dalam kita nak melakukan ini? Dikatakan bahawa amal yang baik, maknanya amal yang baik dan banyak adalah amalan yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hendaklah maknanya disertai dengan amalan hati. Amalan hati. Amalan hati itu pula kamu tidak akan jadi elok kecuali dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dan berdasarkan kepada 3 ilmu, amal dan juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah apa yang dapat kita sampaikan pada malam ini, dan Ustaz seperti biasalah, kesulitan yang berlaku minta maaf banyak-banyak. Ingat Allah Ta'ala berfirman, inna ja'alna ma'alal awdi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi Allah Ta'ala jadi apa yang ada atas muka dunia ni, Allah nak uji kita sahaja. Jadi pastikan hati kita ini terus bergantung dengan Allah, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam waktu yang sama kekalkan zikir. Berzikirlah kamu kepada Allah Taala. Moga-moga Allah. Ustaz minta maaf, banyak orang komplain kata
tersangkut, tak dapat menyampaikan dengan baik, Ustaz minta maaf banyak-banyak. Tapi kita tak boleh putus asa. InsyaAllah besok kita cuba lagi agar pengajian berjalan tidak ada gangguan. Masih ada gangguan, tak apa, anggapkan itu ujian, dan Ustaz minta maaf banyak-banyak. Apa pun dikatakan bahawa kita cubalah menyampaikan yang terbaik. InsyaAllah janji moga-moga malam besok lebih baik lagi. Kita dah cuba tukar singkat, kita dah cuba tu, hanya tak tukar telefon lagi. Maknanya InsyaAllah Ustaz akan cuba dan minta dia mengamalkan. Buat masa ni amalkan banyak selawat. InsyaAllah nanti dalam waktu yang kita akan bagi amalan zikir untuk kita sama-sama amalkan, insya-Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada kelemahan kita sendiri, kelemahan Ustaz, dan kena mohon kepada agar Allah Taala mengampunkan kita, mengampunkan dosa kita. Dan Ustaz bukan orang alim, bukan orang soleh. Kalau antum bertemu dengan orang-orang yang alim, soleh, terutama daripada para habaib, para masyayikh, belajarlah dengan mereka. Belajarlah dengan mereka. Carilah guru yang menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala. Lihatlah pada akhlak mereka, contohilah akhlak mereka yang baik tadi, dan tanamkan dalam hati kita suka kepada belajar, dan jaga lidah kita, hati kita. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.